أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Di mana pun anda berada, di channel mana pun, mudah-mudahan anda terbaik, dirahmati Allah, diberkati Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Yang paling penting sahabat, Allahu Akbar, Allah beri kita hidayah. Allahu Akbar. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk menempuh setiap cabaran, rintangan, dugaan, musibah, kesukaran, kesulitan, penyakit yang kita sedang hadapi sekarang. Allahu Akbar. Kita sedar, kita faham, kita tahu dan kita yakini perjalanan hidup kita sangat singkat. Semoga Allah berkati masa kita, Allah berkati rezeki kita, Allah berkati hidup kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita tak mahu termasuk dalam golongan manusia yang benar-benar rugi. Rabbana absarna wa sami'na fajirna na'mal salihan inna muqinun. Kita tak nak masuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan tahu, saya tahu, kita semua tahu betapa kehidupan kita ini telah pun Allah bagi terlalu banyak peluang dan ruang. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita ada peluang untuk perbaiki diri. Kita ada kuasa untuk mengurus diri sendiri. Allahu Akbar. Kita boleh menentukan jalan mana yang kita nak lalui. Kita boleh menentukan jalan mana yang kita nak rentasi. Kita boleh pilih amalan-amalan dalam kehidupan harian kita. Kita boleh cantikkan diary kehidupan harian kita. Allahu Akbar. Kita boleh guna mulut kita untuk berkata hal orang. Kita juga boleh guna mulut kita untuk memuji kebesaran Allah. Semua terpulang pada kita. Pilihan di tangan kita. Allah bagi kita kuasa. Allah bagi kita otak untuk fikir. Allah beri kita mata untuk melihat. Allah beri kita rasa. Allah beri kita pengetahuan, ilmu. Semua Allah telah bagi. Terpulang pada kita. Allahu Akbar. Kita belajar pandai. Masuk universiti. Keluar dapat kerjaya besar. Tapi rugi kan? Otak yang pandai tadi tu, dia tak mahu fikir kebesaran Allah. Dia tak mahu fikir kekuatan Allah. Dia tak mahu fikir kehebatan Allah. Dia tak mahu fikir Allah ni maha penyayang, maha pengasih. Yang dia fikir bagaimana nak kaya, nak berjaya, bagaimana nak kalahkan orang, bagaimana nak jual produk aku ni. Tapi dia tak nampak besarnya Allah, maha besar Allah, hebatnya Allah, maha kuatnya Allah, maha pengasih, maha penyayang Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini yang kita kena fikir. Kita belajar pandai-pandai tapi tak nak guna akal. Di luar daripada kehidupan sebagai seorang pelajar. Dah bekerja tapi tak manfaatkan otak yang pandai tadi. Mengumpat orang, mengutuk orang, sailang orang, kenakan orang, khianat orang, zalimi orang. Allahu Akbar. Ramai orang percaya mereka benar. Maka kalau kita dalam keadaan keliru, dalam keadaan was-was, kita ni macam mana, amalan kita ni Allah terima, tak ada orang tahu. Kamu solat, kamu tak tahu Allah terima tidak. Kamu zikir, kamu tak tahu Allah terima tidak. Berapa ramai orang balik daripada haji, mereka tak tahu Allah terima ke tidak. Jangan terperangkap, jangan terpedaya. Allah Akbar. Hari tu aku pergi haji, aku nampak satu orang, ya Allah, bercahaya. Itu bukan penanda aras bahawa haji kita Allah terima. Haji mabrur, tidak. Malam tadi aku mimpi ada satu orang macam syekh lah, pakai jubah dengan janggut yang panjang. Dia bagi aku kata-kata, banyak kata-kata baik untuk ingatkan aku. Itu bukan maknanya amalan-amalan kita Allah terima. Tak ada siapa yang tahu amalan dia Allah terima ke tidak. Tapi ada satu perkara yang kita boleh tahu, kan, Allah reda atau tidak ke atas kita. Bagaimana? Apabila kita reda kepada apa yang Allah beri kepada kita. Yang itu adalah perkara yang tak ramai orang ambil tahu. Tak ramai orang nak beri perhatian. Tak ramai orang nak kisahkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau tak kerana dia lah, aku dah beli kereta lah. Ya, dia boleh sailang aku saat akhir. Allah. Orang tu masuk kedai tadi. Kan? Sepatutnya pelanggan aku lah. Kan? Sebab sale ni kalau aku dapat, cukuplah duit aku untuk beli kereta. Dia boleh ambil. Dalam saat aku nak pergi ambil borang, kan, aku nampak dia orang tu masuk, aku pergi ambil borang. Dia pergi ambil assessment, bergebut klien. Dan klien ni pula tadi betul-betul close. Betul-betul beli kereta. Dia dapatlah an allowance. Jadi orang yang nampak tapi tak grab
Yang nampak tapi tak bergegas, yang nampak tapi tak cepat, orang lain dah ambil, disalahkan orang. Nampak tak? Dia tak reda dengan takdir Allah. Dia tak berlapang dada dengan ketentuan Allah. Dia tidak bahagia dengan apa yang Allah tetapkan. Apa itu reda? Dia bahagia dengan apa yang Allah tetapkan. Bukan rezeki aku nak macam mana. Bukan aku punya rezeki, terima je lah. Kan? Allah Akbar. Nampak tak? Kan? Kadang-kadang kawan-kawan kat pejabat cocok. Zam, aku bukan nak cakap lah, bukan aku nak cucuk, tapi aku nak bagi tahu kau ni baik sangat lah. Kan? Orang ambil tempat kau pun kau relax. Kau pekerja paling lama tau, antara paling lama. Sepatutnya jawatan timbalan pengarah tu kau punya. Macam mana Zam? I tengok you buat tak tahu je, you tak ambil kisah, you kena suara sikit lah. Supaya bos nampak you pergi kerja. You antara yang terbaik tau dalam organisasi ni. You patutnya kan sound boss. Sebab bos dengan you pun you lagi lama pada bos. Macam mana you boleh tak dapat jawatan ni? Kan? You paling bagus apa? You sebelum ni pun you dah pergi banyak negeri. You jadi pengarah. Sepatutnya you dapat. Cocok, nampak? Jadi kalau Zam ni reda dengan ketentuan bahawa dia tak terpilih, maka dia akan kata, tak apalah, bukan rezeki aku. Tak apa, tak ada masalah. Dan insya-Allah ada rezeki aku dapat. Yang menentukan bukan bos, Allah. Takdir aku ni Allah tentukan. Kan? Bos pun tak tahu. Allah yang takdirkan. Aku terima, aku bahagia dengan ketidak terpilihnya aku. Kegagalan aku, nama aku dipetik, dinaikkan. Alhamdulillah. Contoh. Allahu Akbar. Nampak? Tapi tak banyak termasuk diri saya. Tak banyak macam tu kan sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kita. Dan Allahu Akbar. Kita rasa bahagia dengan Allah, apa yang Allah tetapkan. Jadi orang yang reda dengan ketentuan Allah, maka Allah reda dengan dia. Reda ni bukan senang tuan-tuan. Sebab dia makan lebih tinggi daripada sabar. Kalau Allah uji orang sabar tu tinggi, tapi reda, bahagia. Dia bertahan dengan kesakitan dia. Dia bertahan dengan kesusahan dia. Dia bertahan walaupun dia tak ada duit. Dia kena buang kerja, dia bertahan. Tapi menerima dengan bahagia kena buang kerja. Dan dia bahagia sebab orang hina dan caci maki serta fitnah dia. Itu bukan senang nak cari. Masuk diri saya, reda. Jadi sahabat-sahabat, kehidupan ni yang sangat singkat ni, pilihan banyak kat tangan kita. Pilihan ni banyak kat tangan kita kan. Kita yang tentukan hidup kita. Remote control kat tangan kita, sahabat-sahabat. Kan? Kalau gagal, kan, hidup kita ni bukan orang. Kita pandang diri kita ni takdir kita. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan dapat rasa nikmat yang tidak pernah nikmat yang tak boleh diucap dengan kata-kata dan bicara. Orang yang bangun malam, kemudian dia dapat sujud pada Allah dengan air mata. Dia menangis puas-puas. Dia tak dapat detik indah tu, detik yang penuh bahagia tu. Detik antara seorang hamba dan pencipta. Hanya berdua saja. Tak akan mampu diungkap dengan kata-kata. Orang yang cakap tentang tahajud, cerita tentang best tahajud ni, semua orang yang cerita pada pandangan dan persepsi dia. Sedangkan dia tidak berada ke satu tahap orang-orang yang dapat ahlullah, ahli keluarga Allah, yang dapat bahagia dengan bangun tengah malam, dengan baca Quran. Berapa ramai daripada kita bila baca Quran dia rasa bahagia? Kau dapat? Dia budak Hafiz 30 juzuk pun belum tentu dapat. Baca Quran baru selai dah mengantuk. Baru nak baca dah sangap. Dan kita, sebab tu kita tak mampu nak habis 30 juzuk. Walaupun tak mampu setiap bulan. Nak buat 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pun tak mampu. Sebab apa? Sebab Quran. Kan? Kita tidak mesra dengan Quran. Kita tak bahagia dengan Quran. Kita tak jatuh cinta dengan Al-Quran. Berapa ramai orang kaki novel. Dia boleh baca novel beratus-ratus helai, tapi dia tak mampu nak baca Al-Quran yang 30 juzuk. Allahu Akbar. Kan? 114 surah tu dia tak boleh baca. Dia tak mampu nak baca. Allahu Akbar. Faham ke faham sahabat-sahabat? Kan? Allahu Akbar. Kita ni yang cerita orang. Kita pagi tadi daripada subuh sampai sekarang, berapa helai Al-Quran yang telah kita baca? Berapa surah yang telah kita baca? Sempat tak kita tengok Quran? Tak baca. Tengok Quran sempat tak? Nampak tak? Allahu Akbar. Allah bukan turunkan Quran level macam novel. Allah bukan turunkan Al-Quran level yang macam buku sejarah. Allah bukan turunkan Al-Quran seperti mana buku fizik, kimia, bio yang menentukan kos apa yang kita akan pergi selepas ni. Tapi Allah turunkan Quran yang akan menentukan hala tuju kita di akhirat esok. Kita baca, kita kuasai fizik, kimia, bio, and maths, mati-mati. Sebab kita bimbang. Bila masuk aliran sains nanti tak boleh pergi universiti. Kita berempat-pulas dengan kelas tambahannya. Kan? Tak cukup pagi sampai petang, malam pun ada kalau kita tinggal di asrama.
Berempat pulas dengan study group lagi. Allahu Akbar, dengan pelbagai buku latihan lagi. Cikgu photostat berhelai-helai kertas untuk buat latihan, tak pernah putus. Sampai mengah kita lah, sampai tak cukup tidur lah kita. Penat betul lah. Nampak tak? Itu untuk kerjaya di dunia. Itu untuk masuk ke universiti, untuk cari peluang-peluang kos-kosan terbaik. Tapi tidakkah kita sedar, Allahu Akbar, hanya ada satu naskah yang perlu kita baca untuk menentukan hala tuju kita di akhirat. Tak ramai orang kebut, tak ramai orang ambil kesempatan. Allahu Akbar. Kan? Salah siapa? Salah kita lah, sahabat. Kan? Kita sibuk. Sekarang ada handphone. Kan? Dah ada aplikasi. Boleh dengar ayat Quran pada bila-bila masa. Tak jadi masalah, tak jadi isu. Allahu Akbar. Tapi kita tetap nak buka rancangan-rancangan di TV, di radio. Khususnya di radio kalau dalam kereta. Sedangkan zikir boleh menemani kita. Tak, kita nak lagu-lagu menemani kita. Orang yang dapat ketenangan dengar muzik, dengar alunan gitar, seruling, kan, dengar lagu-lagu, kan, itu adalah kepura-puraan. Itulah tipu daya syaitan. Itulah tipu daya iblis, laknatullah. Faham ke faham? Kalau kita dapat ketenangan dengan lagu-lagu, itu pembohongan sebenarnya. Kalau kita dapat ketenangan kan, dengan memandang cantiknya alam ini, itu pembohongan. Melainkan kamu nampak kebesaran Allah. Allahu Akbar. Kan? Apa healing sekarang? Healing. Ha. Berapa ramai yang mati, kan? Satu dunia. Daripada barat datang ke tanah Melayu, ke tempat kita. Kita pun sambil lewat, sambil kita pun sambil lorat orang kata Melaka kita kan. Kan? Kita berlorat-lorat nak join sama. Allahu Akbar. Orang dulu pandang semua ni takut pada azab Allah. Bimbang. Allahu Akbar. Orang dulu, ulama-ulama dulu melihat perubahan cuaca, perubahan siang dan malam, menangis. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Kita melihat itu sebagai satu reaksi kita untuk mendapat lebih banyak view dengan live kita. Allahu Akbar. Sedih. Itulah perjalanan kita, sahabat-sahabat. Okay, dengan ruang masa yang sempit, saya pun kita ada masa minta tolonglah sahabat-sahabat saya di TikTok untuk tap screen, bantu kita tap screen hashtag FYP. Lama tak dengar cerita kan. Allahu Akbar. Bantu kita untuk share live ni. Begitu juga sahabat-sahabat saya di channel ni, bantu kita untuk share live ni. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya baru upload satu video pukul 1 lebih malam tadi. Kalau siapa belum dapatkan video saya, boleh pergi ke TikTok Paris17. Follow, like kat situ. Dan minta tolong share lah kalau cerita itu memberi manfaat. Terima kasih pada sahabat saya yang beri cap ni. Allahu Akbar. Tajuk video tu ayah. Ayah tak sampai-sampai. Tunggu ayah tak sampai. Dapatkan video tu. Di sini belum naik lagi. Kita buat dalam bentuk yang lain lah. Kita ubah suai sikit, nanti Syafiq akan naikkan, upload. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Hidup yang singkat ni, apa nak dibanggakan sangat? Sekarang bercakap, sekejap lagi boleh sakit. Sekarang bernafas, sekejap lagi boleh berhenti nafas. Sekarang boleh makan sedap-sedap. Mungkin sekejap lagi, mungkin sebentar nanti kita makan ubat. Allahu Akbar. Sekarang boleh duduk kat balai, duduk kat gazebo. Mungkin sekejap lagi duduk kat ambulan. Allahu Akbar. Hidup boleh berubah. Macam tu saja. Berapa ramai orang minggu lepas, hari Senin dia ada, minggu ni dia tak ada dah. Hari ni hari Senin. Berapa ramai orang minggu lepas dia masih ada dalam keadaan sihat, wa'afiat. Petang dia capai motor, accident, meninggal. Hari Rabu, hari Senin dia masih ada, hari Rabu kena serangan jantung, meninggal. Tengok sahabat kita dia kena serangan tebuan, meninggal. Budak muda lagi. Sedangkan kerja tu dia biasa buat. Saya yakin dia tak pernah terfikir bahawa itu pengakhiran hidup dia. Nampak tak? Sedangkan setiap hari adalah pengakhiran kita. Kena ingat tu. Sebab tu kita keluar rumah, kita baca apa? Baca apa? Baca apa? Keluar rumah tu kita bergantung pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Nampak tak? Kita bertawakal dengan Allah. Keluar rumah tu. Mungkin bila kita keluar tu, setiap tahun kita keluar, setiap hari kita keluar rumah. 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun pergi berjabat. Mungkin hari itu hari terakhir kita keluar rumah, tak balik-balik. Yang balik nanti siapa? Jenazah kita. Ramai orang ingat dia akan pergi, dia akan balik macam biasa. Ramai orang ingat dia akan hirup nafas, dia akan berfungsi setiap ruang dan masa. Ramai orang ingat dia akan sihat dan sihat dan sihat.
Semua orang tahu dia akan mati, tapi tak ada orang nak bersedia untuk mati. Sedangkan mati bila datang pada bila-bila masa. Anytime. Hari ini kita sihat. Saya tengok satu video di TikTok. Seorang anak budak kecil, rasa 8 tahun, 10 tahun ni, dia sakit kanser saraf. Saraf tunjang ke kanser tu kan. Dia kata, mak sakit mak. Kenapa Allah bagi sakit macam ni? Saya ada dosa dengan mak ke, dia sebut nama dia, saya lupa. Saya tengok tu saya terkesan dalam tau. Sebab apa saya kata, Allah budak yang tak ada dosa pun sakit. Aku besok macam mana nanti? Aku besok macam mana? Kita semua nak mati husnul khatimah. Kemudian ni dimasukkan syurga tanpa hisap. Engkau ingat dua benda yang kau minta ni murah ke? Engkau ingat dua benda yang kau minta ni boleh dapat kedai mamak ke? Habis kau yang duduk kedai mamak berjam-jam apa hal? Engkau ingat dua benda yang kau minta ni boleh dapat kat kedai itu kat futsal di tempat dia? Habis kau duduk lama-lama kat futsal apa hal? Ha? Engkau minta husnul khatimah. Engkau minta masuk syurga tanpa hisap. Yang kau duduk tepi laut, tepi sungai bergejam-gejam tunggu ikan tu, apa masalah kau? Hobi juga dah umur 60, 70. Kau tak boleh tukar ke hobi kau daripada tepi sungai kepada masjid. Daripada kau pegang joran tak boleh kau pegang Quran. Daripada kau pegang joran tak boleh kau pegang tasbih. Nampak tak? Kata guru saya mesti ingat kata guru saya. Hidup ini kalau kau tak paksa, engkau akan hidup dengan apa yang kau rasa. Hidup ini kalau kau tak paksa dia berubah, maka kau kekallah hidup dengan apa yang kau tak mahu ubah. Dan itu pasti akan menyebabkan engkau menyesal sampai bila-bila. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Engkau boleh bawa motor kau pergi kedai kat depan. Kau tak boleh bawa motor yang sama pergi masjid. Apa masalah kita sebenarnya? Engkau boleh bawa motor kau, boleh bawa motor besar kau keliling bandar. Kan? Menarik perhatian orang. Tapi tak ada satu malaikat pun tertarik dengan akhlak kau, karakter kau, sikap kau. Apatah lagi Allah Subhanallah ta'ala. Allahu Akbar. Ini nak pilihan gaya 6 negeri. Berapa ramai orang tengah taburkan dosa-dosa mereka. Jangan main tuan-tuan. Percayalah, tolonglah. And saya sampaikan ini dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan penuh kasih sayang. Kan? Berhentilah buat dosa tuan-tuan. Kamu hentam orang tetap dosa walaupun kamu adalah orang yang benar. Sebab itu cara Nabi tak pernah buat. Dalam kamu kata kamu hidupkan sunnah, kamu lebih Islam pada orang lain, pada waktu yang sama kamu sedang hina, caci, kutuk, fitnah orang. Hari ini fitnah kita tak dapat. Percayalah, kita tak mampu nak bezakan siapa benar siapa tidak. Tak akan mampunya. Setiap orang akan cakap dia benar. Lebih siapa yang tak benar? Dia kata dia kata dia. Allahu Akbar. Nabi berbohong ke? Apa yang Nabi cakap sedang dipertonton, dipersembahkan dalam kehidupan live di Malaysia sekarang ni. Kan? Pilihan gaya negeri-negeri yang terpilih, yang bakal pilihan gaya Melaka dah alhamdulillah dah lepas. Kan? 6 negeri yang pilihan gaya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Kalau buka TikTok ni penuh dengan kutukan, hinaan, cacian ni, bantai. Tuan-tuan, ingat, yang kamu bantai tak kira siapa pun di Islam, kalimah dia sama macam kalimah kamu. Jangan kamu fikir kamu lebih beriman pada orang lain. Jangan kamu fikir kamu lebih bersih daripada orang lain. Jangan kamu fikir kamu lebih alim daripada orang lain. Jangan kamu fikir kamu kan lebih suci daripada orang lain hanya kerana kamu tahu orang ni pernah buat dosa. Jangan tuan-tuan, jangan buka aib orang. Aib kita nanti terpancar di hadapan manusia lain di mahkamah Allah. Allahu Akbar. Berhenti tuan-tuan. Masuk pilihan gaya, masuk air mengundi, pangkah, balik, doa, hidayah, doa. Mudah-mudahan orang yang kamu pimpin, yang kamu pilih, menang. Dan parti yang kamu nak menang. Dah. Kamu pun tak ada dosa. Pilih siapa pun tak ada dosa. Ini siasah, tak ada masalah. Nak pilih siapa, pilihlah. Allahu Akbar. Kan? Kamu kata ni orang boleh pimpin orang daerah aku, pilihlah dia. Kan? Tak perlu kita sampai sebar keburukan, kebusukan. Saya bimbang. Saya cukup bimbang. Amalan kita tak seberapa, dosa kita pula berlebih-lebihan. Saya cukup risau dan gelisah dengan apa yang sedang berlaku. Takut-takut Allah murka dan Allah turunkan musibahnya seluruh Malaysia. Jangan main tuan-tuan. Ulama' tahu. Ulama' sedar. Tak banyak ulama' nak buka mulut. Takut kena kecam, takut kena bantai, takut kena hina, takut pada makhluk. Terima kasihlah antaranya ustaz yang berani berbicara penuh keindahan, Ustaz Muaizat. Berani. Yang tak sebelah mana-mana,
Yang salah tetap salah, yang benar adalah benar. Itulah kaedah dia dalam Islam. Kan? Allahu Akbar. Setinggi mana pun kedudukan seseorang itu, kan? Allahu Akbar. Dia tidak maksum, dia boleh lakukan kesilapan dan kesalahan. Kita semua, kan? Memaafkan, give and forgive. Doa hidayah. Tuan-tuan, saya minta tolong jasa baik tuan-tuan. Kita sama-sama nak samakan negara kita, nak samakan iman seperti mana yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nak perjuangkan Islam ni, nak samakan iman orang. Maka jangan lupa tuan-tuan ni, ya Allah, selamatkan iman kami umat Islam. Wahai Allah, kami sedang berbalah, kami sedang berpecah belah. Ya Allah, masing-masing mengaku dia lah hebat, dia alim, dia bertakwa. Wahai Allah, masing-masing beranggapan dia berada di jalan yang benar. Wahai Allah, kami yang kecil, yang hina dan dina ini, ya Allah, sampai terkeliru mana yang benar-benar benar, mana yang sebenarnya muslihat, mana yang sebenarnya menipu. Wahai Allah, berilah hidayah pada semua yang terlibat. Nampak tak? Wahai Allah, berilah hidayah pada semua, agar nantinya umat Islam, khususnya di Malaysia, bersatu dengan penuh cinta, kasih dan sayang. Akhirnya umat Islam, wahai Allah, tidak lagi berbalah, tidak lagi menghina satu sama lain. Sedangkan kami semua, wahai Allah, umat Muhammad, umat kekasih Engkau, memakai kalimah yang sama, menyebut kalimah yang sama, menyatakan kalimah yang sama, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Begitulah harapan kita. Subhanallah. Wallahu alam. Kita ni, dan hanya ingat mengingatkan. Tak semua orang suka. Itu tidak akan menjadi sebab kita berhenti dalam perjuangan. InsyaAllah. Sahabat-sahabat, marilah dalam keadaan penuh kekeliruan, dalam keadaan penuh kesulitan, dalam ujian yang tidak pernah berhenti, dan institusi keluarga semakin merundum prestasinya, anak-anak tak ada hala tuju dalam kehidupan. Dalam akademik dia tahu, belajar betul-betul nak pergi universiti, tapi dalam bab akidahnya, dalam bab adabnya, dalam bab akhlaknya, tak ada kan matlamat yang jelas. Maka saya mohon pada anda yang hadir, jom daftarkan ahli keluarga anda dan seluruh ahli keluarga anda ke program keluarga yang terbesar yang saya bangunkan. Bukan saja-saja, bukan suka-suka. Program yang saya namakan BPR bersama Pak Aris, kan? Senang, program tu nama macam tu senang, kan? Di Setia City Convention Center, di Setia Alam di Selangor. Dan program keluarga yang saya buat di tempat yang sangat eksklusif. Datanglah sahabat-sahabat. Pada hari tersebut, marilah kita, kan, menyelusuri perjalanan hidup kita. Allahu Akbar. Mengambil sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kan? Kita nak ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah kirimkan kebenaran untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita dapat dan boleh memberi manfaat pada seluruh ahli keluarga kita dan insan-insan sekitar hidup kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat, daftar tuan-tuan ni. Di line ni, di level ni, di channel ni, tuan-tuan boleh tinggalkan nombor telefon atau boleh berhubung dengan nombor telefon yang telah kita kirimkan di sini. Bagi sahabat-sahabat di TikTok, anda kena pergi bio kami, kan, atau nombor telefon yang telah disediakan. Kalau dapat disediakan, maka anda boleh berhubung dengan kita. Anda kena follow kita lah, and Pak Aris 17, anda kena follow staff Pak Aris, kan, ataupun galeri Pak Aris, and Pak Aris galeri, untuk dapatkan maklumat dan daftar. Alhamdulillah, dan kita tetapkan 2,000 orang lah, tak nak lebih. Itu je lah yang kita tetapkan, insyaAllah. Ada soalan? Kita bagi soalan yang pertama, insyaAllah. Daripada TikTok, Kak Tina, bagaimana cara dan amalan apakah yang sebaiknya untuk sangka baik, reda dengan Allah? Hidup ni kan, kita kan pimpin. Kita pimpin diri kita. Dengan siapa kita berkawan? Macam nak reda, nak belajar reda. Reda tu berlapang dada dengan Allah tentukan. Kita berkawan dengan orang kaki mengumpat. Kita berkawan dengan kawan-kawan yang suka mengata orang. Tengok WhatsApp group kita, kan? Tengok gaya hidup kita, tengok cara kita menguruskan hidup kita. Semuanya mempengaruhi untuk menjadikan kita reda, sahabat. Ini kerja kat sini. Nampak tak? Bagaimana kamu bangunkan hati kamu kalau hati kamu ni kamu letakkan dunia dalamnya, kan? Banyak sangat matlamat dunia. Nak kereta, nak rumah, nak capai target sales, nak macam ni, nak macam tu, semua benda pam. Tapi cerita akhirat sangat kurang, sangat sedikit. Kadang-kadang langsung tak menjelma
dalam perjalanan harian kita, dalam diary hidup kita. Sebab tu antara perkara lain Puan Tina, antara perkara lain yang kamu kena buat ialah urusan harian kamu. Amalan harian kamu apa? Daripada awal pagi kamu bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Daripada pukul 5 pagi sampai kamu tidur balik pukul 11, pukul 12 malam. Pukul 10, 11, 12 malam. Apakah amalan harian yang kamu telah bawa? Subhanallah, itu mempengaruhi diri kamu untuk menjadi orang yang berlapang dada, bahagia, rasa tenang, rasa gembira dengan setiap takdir yang Allah kirim kepada hidup kita. Nampak tak? Besi sekuat mana pun dia akan karat. Maka kita catkan dia, agar karat nanti tidak akan menjelma. Maka hidup kita ni mudah berkarat, tuan-tuan. Maka lapitkan dia dengan alunan zikir. Lapitkan dia dengan banyak amalan-amalan sunat. Dan buat amalan-amalan yang Allah arahkan, yang Nabi buat. Allahu Akbar. Kan, sentiasa berwuduk, sentiasa berzikir, sentiasa berselawat. Allahu Akbar. Ini akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, maka Allah akan ingat dia, Allah akan bantu dia. Siapa-siapa yang jaga agama Allah, kamu jaga agama Allah sebab kamu jaga mulut kamu jaga pandangan kamu, kamu jaga tutur kata kamu. Kamu tak mengumpat orang, tak menghina orang, tak mencela orang. Kamu baik sangka dengan orang, itu datang daripada amalan harian kamu. Itu adalah latihan-latihan yang kamu buat setiap hari. Kenapa kita boleh jaga mulut kita ketika kita puasa? Kenapa ketika kita tak berpuasa tak jaga mulut kita? Sebab kita sayang ibadah puasa kita hilang macam tu je. Kita takut puasa kita sia-sia. Tak pernah terfikir ke takut hidup kita sia-sia dengan banyak mengumpat orang? Saya ulang sekali lagi supaya benar-benar masuk dalam hati kita. Macam mana tak nak mengumpat orang, nak berlapang dada, nak baik sangka dengan orang? Cuba kita flashback kehidupan kita ketika Ramadan. Sebahagian besar, walaupun bukan semua orang berpuasa, dia jaga mulut. Sebahagian besar bagi kita bila berpuasa, pasti kita tak akan mengumpat hal orang. Sebab kita takut puasa kita sia-sia. Kalau kita takut puasa kita sia-sia dengan mengumpat orang, tidakkah kita terfikir bahawa berapa ramai daripada kita hidup sia-sia kerana banyak mengumpat orang, banyak mengata orang? Ini latihan setiap hari. Maka kata ulama', untuk latih diri kita, perbanyakkan puasa, perhebatkan puasa, jaga puasamu. Maka kamu akan mengingatkan diri kamu secara automatik untuk tidak berkata hal orang, untuk baik sangka dengan orang. Nampak tak? Ini semua latihan harian. Faham ke faham? Latihan yang kamu buat setiap hari. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak tak? Bila kamu latih diri kamu untuk buat perkara baik setiap hari, lama-lama jadi biasa. Lakukan perkara yang kamu tak biasa, lama-lama kamu tak biasa melakukan perkara yang kamu biasa. InsyaAllah, biasa mengumpat, tinggalkan perlahan dengan latih to be. Banyakkan zikir, amalkan puasa. Saya ingatkan di sini, ya aku tengah puasa ni, ya aku tengah puasa. Kadang-kadang sedap cakap lu, alamak aku puasa lah, oi. Dah, bubar, aku puasa ni. Nampak tak? Nampak? Dan bagaimana nak baik sangka dengan orang juga, selain pada jawapan tadi tu. Macam mana kamu buruk sangka dengan orang? Sebab kamu ada banyak masa fikir orang, kamu tak ada masa untuk fikir diri sendiri. Dalam kubur, engkau kena jawab, bukan orang. Dalam kubur, engkau kena jawab soalan demi soalan yang dibekalkan, yang dipersoalkan, yang diutarakan oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat apa? Mungkar ni akan tanya, nangkir akan bantai. Bukan orang, kau kena jawab. Faham ke faham sahabat-sahabat? Apa? KL, saya cari nombor Kak Bayu tak dapat. Kak Bayu ada telefon. Nombor telefon ada Kak Bayu tu. Kan? Sebut nombor telefon ni boleh ke tak kat sini? Payah betul kan? Kalau sebut kan susah pula kan? Allahu Akbar. Pergi kat Kak Bayu tu. Kan? Atau pergi kat staf Faris ada. Kan? Kak Bayu tu kan dia tulis, dia ada apa? Dia ada website kat situ. Pergi kat website pun tekan website tu ada nombor telefon. Kan? InsyaAllah. Ada nombor telefon tu insyaAllah. Kan? Dapatkan insyaAllah. Allahu Akbar. Kan? Latih tu lah. Buat selalulah. InsyaAllah. Aku ni tengah berpuasa tau. Ada orang tak nak mengumpat, akan kita tentukan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah terimalah amal ibadah kita. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Boleh faham? InsyaAllah. Okey, ada soalan? Dan Kak Ahmad. Okey, saya teringat kan, kita ni banyak fikir ala orang. Dan kalau kita banyak fikir ala orang, satu, kita banyak buruk sangka dengan orang. Cuba fikir banyak diri kita, apa ni, aku banyak dosa, menangis puas-puas. Tak ada masa nak fikir orang. Kata seorang ulama,
Kan? Apakah kau fikir hal orang? Soalan tanya seorang ulama kepada ulama yang lain. Bicara mereka, bicara ilmiah. Apakah kau pernah fikir hal orang? Aku fikir bagaimana samakan iman orang. Dan selain daripada itu aku tak akan fikir. Jadi kalau kau tak fikir yang lain, kau fikir apa? Aku fikir bagaimana aku boleh nambah nilai hidup aku untuk bantu orang lain. Bagaimana aku boleh jadi qudwah hasanah kepada orang lain. Bagaimana aku boleh jaga amalan aku supaya aku menjadi orang yang boleh dakwah pada orang lain. Nampak tak? Dia pandang orang tu nak samakan iman. Bukan dia pandang orang tu sebab pencapaian orang tu, kereta dia besar, rumah dia besar. Satu, bila kamu pandang orang dengan dunia, akan datang perasaan iri hati, cemburu, tak senang, tak... kan, nampak? Faham ke faham? Itu nanti melarat sampai kesihiran santau. Sampai melarat sampai dendam dan benci. Nampak tak? Allahu Akbar. Dah bercerai dah. Hidup 10 tahun dengan bini dia, bercerai. Bila bercerai, bini dia dah kawan seorang lelaki lain dan dah bahagia kahwin satu. Dia tak puas hati, dia geram, dia harap bila bercerai, bini dia tak bahagia. Nampak tak? Sebab setiap hari dia fikir bini dia, ex-wife dia. Maka tentulah akan lahir benci bila tengok orang bahagia. Akan lahir dendam bila tengok orang tenang. Akan lahir tak sedap, tak selesa, geram. Kan? Bila tengok orang lain hidup lebih baik. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang serang kamu, percayalah orang tu tak tenang. Kalau ada orang sedang mencari salah anda, hidup dia tak tenang. Kamu jangan layan. Formula dia mudah. Kamu jangan layan serangan orang kat atas kamu. Jangan balas walaupun seinci sepatah pun. Jangan balas. Biarkan. Sebab dia dalam keadaan tidak tenang melihat perubahan hidup kamu. Dia sedang melayan ketidakketenangan dia. Kan? Dengan melihat kejayaan demi kejayaan yang kamu sedang hadapi dan kecapi. Faham tak? Biarkan. Dia buat laporan polis. Dia buat laporan sana. Dia buat sini. Dia cari salah kita. Apa yang kita nak bimbang kalau kita tak buat salah? Dia sedang menghancurkan masa depan kita. Bukan dia yang pegang takdir kita. Allah. Kan? Allah takkan cipta takdir manusia ikut apa pendapat orang. Takdir kita telah tercipta sebelum pendapat itu terwujud. Jadi kita nak bimbang apa? Nak kesah apa? Nak kesan apa? Biarkan lah. Ni Pak Aris, jiran saya yang kat ujung tu, habis dia burukkan saya. Macam-macam dia cerita. Yang saya pelik, ada orang percaya. Memanglah orang tu percaya. Sebab orang yang percaya tu sama macam orang yang sebarkan cerita. Tak jaga amal. Tapi Pak Aris tak ada juga. Sebab yang percaya tu, itu kaki masjid. Kaki dia pergi masjid, hati tak pergi masjid. Kaki dia pergi masjid, tapi hati dia tak bersama. Kalau kaki dia pergi masjid, hati dia bersama dengan kaki dia pergi masjid, hati dia ada Allah, dia tak akan percaya pada fitnah. Dan dia tak akan benarkan, dan dia tak akan pinjam telinga dia untuk dengar tomaan. Pergi masjid itu bukan tanda, penanda aras bahawa ahli syurga. Bukan menanda aras maka kamu orang tu lebih baik. Alhamdulillah pergi masjid. Tapi kalau pergi masjid masih mengumpat, pergi masjid masih mengutuk orang, kamu kena baiki dirilah. Jangan kamu nampak orang pergi masjid tu kutuk, fitnah orang, kamu tak pergi masjid. Itu dia punya akaun. Kita pergi masjid ikut cara Nabi. Nabi pergi masjid kan? Sahabat pergi masjid kan? Ada di fitnah orang, dia kutuk orang tidak. Jadi kenapa nak ikut cara tu? Ikutlah cara Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Next. Daripada Farid AS Legacy. Ya, Farid. Pak Aris, banyak orang air zaman sekarang ni tak boleh ditegur untuk kebaikan. Sekali kalau dah tegur, mulalah menggunakan kekuasaan yang ada untuk hukum orang tu, walaupun orang tu benar. Macam mana tu Pak Aris? Itulah di hidup ni. Hidup ni dia tak mudah. Tapi mudah nak bicara begini. Allah akan uji kita dalam pelbagai perkara. Allah uji ketika kita ada kuasa. Allah juga boleh uji ketika kita tak ada kuasa. Kan? Bila tak ada kuasa, macam-macam benda kita nak buat. Tapi bila ada kuasa, semua benda yang nak buat tu kita tinggalkan. Kan? Dia begini, Farid. Dalam kehidupan ni. Kan? Hidup kita pandang baik semua orang. Kalau orang tu fitnah, kutuk, dia tak jalankan tanggungjawab dia pada pandangan kita. Ini saya belajar daripada jemaah tabligh. Saya belajar daripada orang yang penuh kasih sayang. Jawapan saya mungkin tak seronok nak dengar. Kalau kita masuk parti, kita benci parti orang. Orang tu benci kita. Ini benda Nabi tak pernah ajar. Kita tengok polis tu, kita menyampah. Kalau polis tepi jalan, kita mesti fikir dia nak tahan kita, nak ambil rasuah. Mesti fikir macam tu. Kalau kita nampak polis ada 2-3 orang naik motor, berhenti tepi jalan, kita mesti fikir, ni mesti rasuah ni. Mesti terfikir tu. Betapa rosak institusi itu kan.
Kita nampak majlis, tak kisahlah majlis negeri mana, daerah mana pun, kalau duduk tepi jalan tu, adalah kena, adalah benda tu. Kan kita fikir macam tu kan. Dia begini tau. And saya macam tu juga, saya manusia biasa juga fikir macam tu. Dia begini. Kan? Saya belajar pada sahabat-sahabat saya jemaah, sahabat-sahabat saya yang penuh cinta, kasih dan sayang. Dan saya sangat suka. And kalau satu saya sudah kata, kalau kamu nak cari Allah, join tabligh. Tapi kalau kamu rasa jangan join parti, join tabligh, join jemaah. Sebab mereka ni adalah orang yang keluarkan duit untuk agama. Kan? Apa yang saya nak sampaikan, kalau Farid dan saya nampak kerosakan, katakan kamu cerita pasal parti sekarang, pemimpin ni kamu tak suka, dia janji tak betul. Sebenarnya untuk pengetahuan Farid, semua pemimpin macam tu kat Malaysia, lebih kurang sama je. Kan? Sebagian besar orang macam tu, sebagian besar. Susah nak cari orang alim sekarang yang bertakwa. Jadi apa nak buat? Siapa pun orang tu, ada satu benda yang saya belajar daripada jemaah tabligh. Apa dia? Kalau kamu join tabligh, kamu akan nampak benda ni. Apa dia? Ramai orang suka pandang orang dengan pandangan mereka salah, dia betul. Tak betul, tak betul, tak betul. Kan? Sebenarnya kita tak buat apa yang Nabi buat. Apa Nabi buat? Farid tahu tak apa Nabi buat? Bila Nabi nampak kerosakan, bila Nabi nampak ada orang jahil, tinggalkan Allah, orang sama kalimah dengan kita, sahabat. Kita bukan cakap pasal orang kafir, kita cakap pasal orang Islam yang kita rasa tak amanah, yang tak adil, pemimpin yang tak jujur, yang janji tak tepati. Apa kita nak buat? Sailang dia, lawan dia? Kita maki amun. Besok pemimpin paling atas parti kita, selamba je tukar pendirian, kawan dengan orang tu balik. Macam mana? Dia boleh, ini dah parti, ni dah panggil siasah. Itulah panggil politik. Apa yang saya nak kata, yang saya belajar, yang saya cuba setiap paya untuk baiki diri saya. Apa dia? Ini dia, penting. Doa hidayah. Doa hidayah. Kamu lihat pemimpin zalim, pemimpin khianat, pemimpin tak tepati janji, pemimpin yang tak amanah, doa hidayah. Bukan maki hamun. Sebab Nabi tak pernah ajar benda tu. Doa hidayah. Asbab doa itulah, asbab je tak ada dah tentu lebih awal. Asbab itulah Umar kan memegang kalimah la ilaha illallah. Nampak tak? Allah Akbar. Hidayah. Doa hidayah. Doa hidayah. Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa terfikir Wahsy yang memperlakukan sesuatu yang sangat kejam kepada Sayyidina Hamzah, Allah angkat menjadi orang mukmin. Siapa terfikir dalam keluarga Abu Jahal ada sahabat Nabi. Kau gila kau. Kan? Tak pernah terfikir kan? Kalau bagi kuasa kat engkau, tentu kau semua akan fikir Abu Jahal keluarga blacklist. Blacklist. Betul tak? Tapi dalam keluarga Abu Jahal ada sahabat Nabi, berjuang untuk agama dan syahid. Syahid. Nampak tak? Akrimah. Syahid. Allahu Akbar. Satu, doa hidayah penting. Kalau kita pusing kat situ, dia kita benci, besok kita pula naik, dia pula benci kita. Kita benci dia, dia benci. Sampai kiamat tak habis, dosa kita bertambah, bertimbun-timbun. Saya mengambil keputusan untuk ikut jalan ini. Doa hidayah. Tak selesai masalah kalau kita asyik kecam, menghina, mengutuk. Saya sayang bangsa saya sayang agama saya. Maka saya pilih jalan untuk mohon hidayah pada Allah, minta hidayah daripada Allah. Ya, saya ada pendirian saya, prinsip saya ada pandangan saya tersendiri ke atas pemimpin-pemimpin di mana pun pemimpin itu, di level mana pun. Saya ada pandangan saya tersendiri. Ketika marah, memang sangat marah. Tapi saya belajar untuk redakan kemarahan saya. Marah saya tak memberi apa-apa kesan pun pada negara. Marah saya dalam live akan bawa orang benci pada orang lain yang menyebabkan saya bertambah-tambah banyak dosa. Hidayah. Benda yang orang tak nak. Pemimpin-pemimpin tak nak. Sebab itu akan menyebabkan orang tak kutuk orang. Apa salah seorang pernah kata? Contoh Pak Riz tak syok kalau kita join tak kutuk orang. Kita mesti hentam, baru best. Nabi tak buat. Best pada kita, tak best di akhirat besok. Nampak tak? Faham? Tak best. Best untuk entam, tak best kat akhirat. Apa tu best? Be tu bijaksana. Bijaklah dalam menguruskan setiap masalah. Bijaklah dalam berhadapan dengan setiap kesulitan. Bijak berhadapan dengan musuh kita. Bijak untuk mengatur strategi. Sebab tu BESS tu strategi.
Nampak tak? T paling akhir tawakal. Itu dipanggil best. E itu emosi. Emosi itu datang dengan energi yang Allah kirimkan. Dia yang maha kuat, bukan kita. Nampak tak? Bila ada energi, macam ni datang energi sebab bila kita bercakap semua orang sokong kita. Kita rasa kita dah hebat. Itu adalah tipu daya syaitan. Berhati-hati. Nampak tak? Bila kita rasa ada energi dengan sokongan dan dokongan orang, itu adalah tipu daya. Nampak tak? Sebab apa yang kamu cakap menyebabkan orang sokong kamu. Kamu ajak orang ke arah kebaikan, kamu ajak orang pergi masjid, kamu didik dan tarbiyah orang untuk bangun tengah malam, atau kamu sedang berbicara tentang membenci orang lain, tengah membogilkan orang lain, tengah mengaibkan orang lain. So kamu dapat energi kan? Subhanallah, itu tipu daya syaitan. Tapi orang yang dapat energi bila bangun tengah malam dan dikabarkan kepada semua orang kerana kedudukan dia, kerana kuasa yang dia ada, dia kabar kepada orang bangun tengah malam untuk kemenangan kita. Jaga tahajud wahai semua orang. Kalau kita nak menang, jaga tahajud. Yang datang malam ni, sahabat-sahabat, kita jaga tahajud. Saya yakin tak semua, sebahagian kecil jaga tahajud, kamu akan menang. Di akhirat, dunia saya tak pasti, akhirat pasti, insya-Allah. Mengajak orang kebaikan, insya-Allah. Wallahi menang akhirat, insya-Allah. Dunia sekejap. Apa ada hal? Tak ada hal lah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita tak heran orang tak suka kita. Yang kita bimbang, Allah tak pandang kita. Kita tak heran kalau kita duduk di tempat yang terasing. Sebab itu hadis Nabi yang sahih. Menentang suara yang ramai itu menyebabkan kita terasing. Kita peduli apa? Sebab kita benar adalah benar. Benarnya bagaimana? Cakap apa Nabi cakap. Bukan cakap apa yang kita rasa nak cakap. Apa Nabi kata? Semua Islam bersaudara. Itu Nabi kata. Maka kita cakap, dah jangan berbala, kita bersaudara. Nampak tak? Itu Nabi kata. Bukan kita yang kata. Nabi yang kata. Kita tolong sampaikan balik supaya orang faham. Mahabbah, ukhuwah. Wallahu a'lam. Next. Soalan daripada yang menonton di TikTok tapi Edwin tak rahsiakan nama dia. Soalan saya berbunyi, masa lalu saya ada ambil duit tabung untuk pembangunan masjid. Tapi agak lama dah, masjid pun dah siap. Saya nak pulang balik duit sumbangan untuk pembinaan masjid tersebut. Boleh ke saya sumbang kepada masjid yang lain atau beri saja pada masjid tersebut? Bagi baliklah pada masjid yang kamu ambil duit tu. Sebab kamu tahu, secara spesifiknya kamu tahu masjid tu, hak masjid, pulangkan. Dan jumpa secara peribadi, saat senyap yang anda boleh percaya. Mana-mana ahli jatuh kas masjid, bagi balik duit tu. Dan kamu gandakan duit tu. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Allahu Akbar. Sebab dia melibatkan duit orang ramai. Kamu bukan ambil di masjid semata-mata. Kamu ambil duit orang-orang lain yang berniatnya untuk masjid. Kemudian duit itu tak dapat dimanfaatkan untuk masjid. Maka duit itu hanya berhenti pada sedekah. Tapi pada bukan amalan daripada sedekah tadi tu. Nampak Pergilah ke masjid tu. Biarlah kita malu. Kat dunia jangan malu di akhirat. Biarlah kita sakit kat dunia, jangan sakit kat akhirat. Siapa yang tak pernah buat salah, kita pernah buat silap. Sesenyap jumpa. Kalau rasa, dan saya cadangkan refer pada ustaz-ustaz ni, perkara-perkara yang secara spesifik ni kena dekat dengan ustaz. Tanyalah ustaz tu. Masukkan duit kat tabung masjid. Itu tidak membawa duit itu pergi kepada pembangunan. Sebab duit tadi tu untuk pembangunan. Saya bimbang masukkan duit tu tak pergi kepada pembangunan. Nanti dia buat benda lain. Sedangkan duit tadi tu untuk pembangunan kan. Kalau spesifik ni, maka dipergi kepada spesifik tu balik. Buat pembangunan. Minta tolonglah kalau boleh duit ni tadi ustaz, gunakanlah untuk pembangunan. Saya bimbang lah. Saya ada buat silap, terkilaf, tersalah. Saya leka, saya lalai. Tak apa. Allahu Akbar. Allah sayang pada orang yang mengaku salah. Allah sayang pada orang yang merendah diri. Allah sayang pada orang yang hidup sebagai hamba. As a humble, we must always humble. InsyaAllah, saya doakan sahabat saya diberi kekuatan. Allah memudahkan segala urusan anda. Allah beri hidayah pada anda. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Next. Daripada TikTok, Kak Ila, mohon doakan baby syurga Nur Adina Iman 1 bulan mengidap penyakit Patau Syndrome, diangkat kesakitannya. Mudah-mudahan baby tadi tu yang disebut namanya, Allah permudahkan. Mudah-mudahan Allah beri penyembuhan syifa. Allah angkat segala kesakitan, kepayahan. Dan kepada semua sahabat-sahabat saya berada kat live ni, di 2 channel yang saya buat live serentak ni, doakan adik ni tadi. Dan insyaAllah namanya nanti simpan. Kita buat solat hajat. InsyaAllah kami di madrasah akan buat solat hajat.
InsyaAllah mudah-mudahan Allah terimalah ibadah kita, Allah terimalah amalan kita, Allah terimalah usaha-usaha kita yang kecil ni, yang buat solat hajat. Kerana satu ketika nanti sahabat, apabila berlaku pada anak-anak kita, pada isteri dan suami kita, pada ahli keluarga kita, kita mengharapkan doa-doa orang sekitar hidup kita. Jadi pada hari ini, marilah kita berdoa untuk orang, hidayah orang, penyembuhan orang, dan dipermudahkan segala kesulitan orang. Kerana kita adalah bersaudara sakit, orang sakit kita. Melihat umat Islam dalam keadaan lemah, kita rasa kita terbabit sama. Maka mana-mana kekuatan yang kita ada dengan izin Allah, ulurkan, salurkan. Mudah-mudahan umat Islam itu jadi kuat. Hidup kita bukan untuk kita, hidup kita untuk agama. Siapalah kita, dan dunia ini tidak akan bersedia dengan perginya kita. Ketika saya sedang bercakap ni, berapa banyak orang sedang meninggal, sedang menanti detik untuk meninggal, sedang nazak, jenazah yang sedang diuruskan, ada yang sedang ditanam di seluruh dunia. Adakah kita terkesan? Tidak kan? Allahu Akbar, Subhanallah. Begitulah nanti kita. Maka marilah kita ubah hidup kita menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Setidak-tidaknya banyak doa ke orang, doa hidayah, doa kesembuhan, doa petunjuk, doa bimbingan. Allahu Akbar. Jangan ada dendam, jangan ada benci. Itu prasyarat untuk menjadi orang yang Allah sayang. Buang benci, kan? Kerana benci itu tidak bawa anda dekat dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Subhanallah. Kan? Orang yang benci adalah orang yang akan jauh daripada Allah. Sebab sifat itu tidak ada pada ahli syurga. Orang yang dendam itu tidak akan dipandang dan dimuliakan oleh Allah SWT. Sebab itu sifat tidak ada pada para nabi dan rasul, dan juga ahli-ahli syurga. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Next. Soalan daripada platform satu lagi, daripada Cik Ham. Bolehkah saya sedekah pada orang yang telah tiada, sedangkan masa hidupnya kita pernah mengambil wang dia? Dia kalau kita ambil, dia bukan sedekah dah. Kita kena bayar hutang tu kan. Pergi carilah keluarga dia. Halal bihalal kat situ lah. Pergi carilah keluarga dia. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, tak salah saya kan. Peristiwa kurma. Jadi buatlah. Mencari kaum keluarga dia, anak-anak dia paling dekat, bagi balik duit tu, minta halal bihalal, minta Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan. Islam ni dia ada jalan. Allah tak zalim kat kita. Hakikatnya kita yang menzalimi diri kita, termasuk diri saya. Kita tahu kita buat silap, kita tambah lagi dosa kita. Boleh tak tutup mulut? Allahu Akbar. Jangan bicara tentang hal orang. Kita banyak dosa, tambah dosa setiap hari. Kenapa? Kita banyak buat silap, maka kita lakukan kesilapan yang sama setiap masa. Kenapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu nak tak passive income? Passive income tu apa, Pak Riz? Kamu tidur, besok kamu duduk dalam kubur, amalan kamu berjalan ni. Bangunkan anak-anak kamu dekat dengan Allah. Setiap amalan anak-anak kamu adalah pahala untuk kamu. Setiap ibadah anak-anak kamu adalah pahala untuk kamu. Akan memeratkan timbangan mizan kamu. Akan direkodkan dalam buku amalan kamu. Bayangkan, orang dah mati, tapi buku amalan ni masih berfungsi. Tak nak ke? Jadi lahirkan anak soleh. Nabi cakap ni bukan gurau-gurau. Engkau beri benar nak lahirkan anak pandai, tapi tak soleh. Engkau nak lahirkan anak-anak bijak, tapi tak soleh. Engkau nak lahirkan anak-anak pandai, tapi tak baca Quran, tak hafal Quran, tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah. Tak sedih ke kita? Kan? Adakah kamu berbangga anak sekadar pandai, tapi tak kenal Allah? Dia dengan Allah pun dilanggar. Kau rasa besok kau mati, besok dilanggar kau tak? Dia tak ingat kau. Dia dah ada keluarga sendiri. Dia takkan ingat kau. Allah Akbar. Semalam saya, hari Ahad ni saya ada masa saya akan makanlah dengan family, dengan isteri anak-anak saya kan. Semalam saya nampak, ketika saya makan tu saya nampak ada seorang ibu best, sebab dia keluar adik-beradik ipaduai ramai-ramai. Tapi masa balik saya perhati, masa balik saya tengok je mak dia kan. Mak akhirnya kena ditinggalkan juga. Selepas makan, masing-masing nak balik rumah kan. Mungkin saya tengok flat-flat tu semua flat luar, tapi anak semua kereta-kereta besar. Tapi yang mak tu naik kereta kancil je. Nampak contohnya kan? Kan? Contoh. Kan? Faham tak apa. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Semua ni kita akan tinggalkan. Tak ada apa nilai pun. Apa nak bangga sangat dengan dunia ni? Allahu Akbar. Kan? Kita besok anak kita tak iran dengan kita. Dia dah ada bini, dia ada anak, dia akan berbicara tentang masa depan keluarga dia sendiri. Mak dia dah 10 tahun meninggal. Kau rasa dia masih ingat lagi ke? Hari raya datang boleh ingat.
Datang Rejab, datang Syaban baru nak buat kenduri tahlil. Itu pun dia suruh orang buat. Kan? Seorang adik-beradik pun tak tahu nak buat tahlil. Seorang adik-beradik pun tak pernah buat solat, nak buat amalan, kan, nak buat zikir. Pergi madrasah, carilah madrasah, buatkan baca 30 juzuk ke, kan, sedekah ayat-ayat Quran ke, tak ada usaha pun. Kan? Mak bapak bisa nak besarkan kita berpulas, sanggup ketuk rumah orang tengah-tengah malam demi sarapan besok pagi untuk anak-anak. Kau mana faham? Orang 60-an 70-an punya hidup. Faham ke faham? Next. Daripada TikTok, Susam, anak saya nak nikah bulan 12 ni. Saya dan suami dah sidik latar belakang bakalnya. Alhamdulillah saya puas hati. Tapi adik-adik saya macam membangkang, suruh tanya yang bukan-bukan, hal yang di luar jangkaan. Macam mana tu? Hidup ni kalau nak tahu detail, kan, kamu boleh terima ke? Sebab tu bukan tanya orang, tanya Allah. Buat solat ajat, buat solat sunat 2 rakaat. Nabi ajar kita buat, kita buat benda yang Nabi tak ajar. Kan, sekadar kenal keluarga yang baik, alhamdulillah, orang yang baik, keluarga dia baik, alhamdulillah. Kemudian buat solat, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Dah tanya pernah berzina tak, kan? Pernah onani tak, pernah tengok video lujar tak, kan? Kerja, mati yang macam ni, kan, detail betul. Kan? Tanya Allah, tanya manusia jadi fitnah. Tanya manusia siapa nak jawab benar. Kan? Tanya Allah, ya Allah bagi aku petunjuk, ya Allah bagi aku bimbingan, ya Allah lindungi keluarga aku daripada bencana, daripada musibah. Ya Allah hadirkan anak-anak yang baik untuk kau jodohkan dengan anak-anak aku, ya Allah. Ya Allah telah ku didik anak-anak aku dengan agama, maka zahirkan, lahirkan, hadirkan, kan, orang-orang yang ada agama untuk memimpin anak aku seterusnya, ya Allah. Kalau anak kita perempuan, wahai Allah, telah ku didik anak aku dalam agama, ya Allah. Mudah-mudahan dia boleh pimpin anak orang lain, ya Allah, kan, dalam agama yang telah pun aku bimbing mereka, ya Allah, agar dia menjadi seorang suami, seorang ayah yang beriman, yang bertakwa pada Engkau. Nampak tak? Mintalah bantuan Allah. Yang kau tanya orang semua, manusia ni mulut dia sebiji longkang, ada je tak puas. Nampak tak? Allahu Akbar. Jadi saya cadangkan kepada sahabat, banyak bertanya pada Allah dengan solat sunat 2 rakaat. Ya Allah berikan aku panduan, berikan aku bantuan. Ya Allah aku dalam keadaan sulit. Ya Allah yang kau hadirkan ini, ya Allah, adakah ini benar-benar jodoh yang terbaik? Ya Allah berilah aku bimbingan. Ya Allah berilah aku kefahaman. Allahumma faqih fiddin wa alim hikmah. Bijaksanalah tuan-tuan buat tindakan. Next. Daripada TikTok City, Pak Aris, macam mana nak buat orang nak berniaga Jumaat tapi tak nak pergi solat? Berniaga Jumaat tak salah lah, kan. Nabi tak pernah kata hari Jumaat tu jangan bekerja, berhenti tutup kedai, tak. Kita nak raya hari Jumaat tu. Hari Jumaat tu, solat Jumaat tu hanya berapa jam? 2 jam saja. Orang pergi pun kadang-kadang nak dekat-dekat kutubah. Ada lagi best, kutubah tu masih lagi tengah makan, isap okok lepak lagi. Faham tak? So hari Jumaat tu kalau kita cuti, cuba tengoklah, renungkan apa yang telah kau buat sepanjang Jumaat tu. Kadang-kadang lebih tak berkualiti daripada yang kau kerja. Nampak tak? Orang kalau betul-betul dia bercuti pada Jumaat tu, daripada subuh sampai ke tengah malam tu, sampailah solat maghrib, penghujung asar tadi tu, dia beribadah dengan baik, dia punya zikir hebat, dia jaga Quran, dia beri manfaat pada orang. Alhamdulillah lah. Jadi Jumaat tu tak kisah, nak meniaga-meniaga lah. Yang tak boleh, ketika hari Jumaat itu waktu orang solat engkau meniaga. Kita nak buat macam mana? Negara kita tak mampu nak buat boleh buat. Masa COVID-19 dulu boleh kita paksa orang tak keluar rumah, siap denda lagi. Kan? Ziarah kubur kena, pergi masjid kena tangkap, Solat jemaah dalam office permis kena tangkap, pakai baju oranye lagi. Kan? Punya gila kita dulu kan. Allahu Akbar. Kalau kita nak buat kerja ni boleh, kan? Tapi kita nak buat, kita sebenarnya tak ada hati, tak sungguh-sungguh nak benteras segala kemaksiatan yang ada. Itu je isu dia. Kalau nak buat boleh, sebab masa COVID-19 kita dah buktikan kita buat. Kan? Boleh je. Kan? Jadi kalau kita nak tunggu penguasaan tu payah. Jadi kita kuasakan dalam diri kita. Iman ni kita kena jaga sendiri. Jadi kalau ada orang masih lagi berniaga waktu orang solat Jumaat, anda dah tahu kan? Sebaiknya jangan kamu berurus niaga dengan orang macam tu. Dia dengan Allah pun dia tak patuh, dia dengan Allah pun dia tak taat, dengan Allah pun dia langgar. Habis kau nak berurusan dengan orang macam tu? Nampak tak? Dia orang Islam tu, dia beriman pada Allah, tapi dia langgar Allah, dia tak patuh pada Allah. Dia nak kejar rezeki Allah, tapi dia tak faham yang bagi rezeki tu Allah. Jadi kamu jangan berurusan dengan orang macam tu. Kamu ada pilihan untuk berurusan dengan orang lain.
Nampak tak? Saya tak kata jangan beli kedai tu. Tapi saya rasa sebaik-baiknya jangan berurusan dengan orang yang tak patuh dengan Allah. Kalau dia tak patuh dengan Allah, macam mana lah kita nak berurusan dengan orang macam ni? Dengan Allah pun dia engkar. Agak-agaknya banyak benda yang boleh dia engkar dalam menyediakan makanan untuk pelanggan dia. Allah, itu yang kita bimbang. Nampak tak? Dengan Allah pun dia tak jujur. Agak-agak dia boleh jujur dengan pelanggan dia. Dengan Allah pun dia khianat. Amanah Allah tu dikhianat. Agak-agaknya kan, penyediaan makanan, penyediaan servis, perkhidmatan yang disediakan pada kita, boleh tak dikhianat? Faham tak? Maka sebab itulah kan, kota Konstantinopel berjadi tawan dengan tentera yang bukan ada masa, berkotak, bertatu kan, tanda kuat, bermisal tebal. Bukan status tu. Tetapi dia dapat ditawan kan, oleh tentera Islam yang sujud pada Allah, yang jaga tahajud, yang solat fardu tak pernah tinggal, yang zikir ni tak pernah berhenti. Nampak tak? Kita nak lambangkan kita kuat, kena ada ketak. Nak lambangkan kita kuat, kena misal tebal. Nak nampakkan kita kuat, kita hebat, nak jalan misi kepak. Kan? Nampak tak? Allahu Akbar. Kan? Itu silap, salah pandangan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Next. Daripada TikTok user 95410. Sekarang ni saya sedang menjalani fasa tanpa kawan-kawan, tengah membiasakan diri. Semua ni ada hikmahnya. InsyaAllah lah apa pun yang kamu buat kamu ingat Allah ada. Inna Allah ma'asabin. Allah bersama orang sabar. Kamu ingat Allah sedang memandang kita. Saya tak pasti anda berada kat level apa, stesen apa, untuk apa, kenapa. Tapi saya nak doakan anda, semoga Allah beri anda kekuatan, Allah beri anda kebahagiaan, Allah rida dengan urusan anda. Kalau urusan anda tu baik untuk agama anda, untuk diri anda, untuk tambah nilai iman anda, untuk tambah nilai takwa anda, saya doakan terbaik untuk anda, insya-Allah. Yang baik itu bukan senang, yang baik itu sebenarnya sukar, tapi yang sukar itu jadi mudah di akhirat besok. Yang pahit itu jadi manis di akhirat besok. Yang sakit di dunia itu menjadi senang, lenang dan bahagia di akhirat besok. Itu yang kita kejar. Bukan mudah, tapi kita sama-sama nak baiki diri. Saya doakan anda semua mudah-mudahan terbaik. Jangan lupa tuan-tuan, 24 bulan 12, walaupun lama lagi blok sekarang, blok. Hari ini hari terakhir sebelum kita naikkan iuran tu kepada RM50 seorang. Sekarang iurannya RM30 seorang. Selepas ni dia akan naikkan jadi RM50 bermulai besok. Jadi tolonglah, hari terakhir ni sebelum kita buka harga baru RM50 seorang. Harga hari ini sehingga 12 malam nanti kekal RM30 seorang. Rebut program keluarga di Setia City Convention Center di Setia Alam. Saya doakan semoga dipermudahkan semua orang. Jangan tunggu anak dah jatuh, anak tertiarap. Jangan tunggu anak dah buat maksiat baru nak belajar jadi ibu bapa yang terbaik. Siapa pun anda, walaupun anda belum kahwin, anda pelajar mesti hadir belajar satu yang bermanfaat. InsyaAllah saya doakan anda semua terbaik dalam hidup. Kita kuntum khaira ummah, kita umat yang terbaik. Kenapa nak buat biasa-biasa sedangkan kita ada peluang buat yang terbaik? Sebab orang baik akan buat yang baik. InsyaAllah fikir yang baik, pandang yang baik-baik, dengar yang baik-baik, bicara yang baik-baik. InsyaAllah daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kita adalah insan yang terbaik. Saya Pak Aris dari Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah undur diri. Jadi baik-baik, InsyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk bersama-sama hadir kita mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Aris. Alhamdulillah hari ini banyak kita dapat poin-poin besar yang mana kita boleh manfaatkan dalam keluarga kita, insya-Allah. Terima kasih kepada yang support daripada TikTok maupun daripada platform yang satu lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan setiap masa yang kita tuntukkan Allah ganjarkan kita dengan pahala yang berlipat kali ganda, dipermudahkan bagi kita membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, ingin saya mengingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan, jangan lupa jom daftarkan diri anda dan keluarga anda ke seminar hashtag bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang telah mendaftar. Kat sini kita ada Manis Peter. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih. Kita dah ada ramai lagi yang telah mendaftar.
Terima kasih, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Pak Adis pada hujung tahun ini untuk sama-sama kita pelajari ilmu kekeluargaan, macam mana kita nak kawal keluarga kita nak bina keluarga yang bahagia dunia akhirat, dan macam mana kita nak buat persiapan jika ujian tiba dalam keluarga kita, dan banyak lagi lah. Dan kita akan doa bersama-sama dengan Pak Adis di dalam Dewan yang penuh mulia nanti insya-Allah pada 24 Disember 2023. Jadi seperti yang Pak Adis telah maklumkan tadi, hari ini adalah hari akhir untuk paket untuk harga yang RM30 untuk satu orang. Besok dah masuk seorang RM50. Jadi tuan-tuan puan, jom daftar segera hari ini. Daftar segera hari ini. Informasi lanjut, jika anda menonton daripada TikTok, tu dah naik dah tu. Bolehlah pergi ke staff Pak Adis kita ada, Pak Adis Galeri ada, bolehlah dapatkan info di situ. Dan seterusnya, jika anda menonton daripada platform yang satu lagi, kita dah naikkan di ruangan komen. Anda bolehlah klik terus link tersebut dan boleh terus berhubung dengan kami daripada tim Pak Adis. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita pun telah pun sampai ke penghujung live. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa juga tuan-tuan ingin diingatkan kepada anda yang mungkin ingin membantu Madrasah Pak Adis, bolehlah dapatkan produk daripada Pak Adis iaitu Pak Adis Coffee. Minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut. Cara nak dapatkannya boleh berhubung dengan mana-mana staf Pak Adis insya-Allah. Terima kasih sekali tuan-puan. Salam Zuhur. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.